Hai semua, saya Cikgu Ta bertemu kembali dalam tutorial E-Class. Dalam siri ini, kita akan belajar tentang soalan perhitungan bagi STPM 2012. Diberi dalam pernyataan soalan, yang berikut ialah data komponen perbelanjaan dalam sebuah ekonomi terbuka dalam RM juta. Diberi perbelanjaan penggunaan iaitu C sama dengan 500 campur 0.9 YD, di mana YD adalah sama dengan Y tolak T. Diberi cukai T sama dengan 200. Diberi perbelanjaan kerajaan G sama dengan 400. Diberi pelaburan I sama dengan 600. Diberi ekspor sama dengan 300. Diberi import sama dengan 100 campur 0.1 Y. Soalan A1. Apakah yang dimaksudkan dengan kecenderungan mengimport sud satu markah? Kecenderungan mengimport sud ialah suatu ukuran perubahan dalam import bila berlakunya perubahan dalam pendapatan negara. Di mana kecenderungan mengimport sud sebenarnya ia adalah MPM. Maksudnya itu suatu ukuran perubahan dalam import iaitu perubahan M bila berlakunya perubahan dalam perubahan dalam pendapatan negara iaitu perubahan M bahagi dengan perubahan Y. Soalan A2. Tentukan nilai bagi kecenderungan mengimport sud, di mana import sama dengan 100 campur 0.1 Y. Kecenderungan mengimport sud di mana ia adalah MPM. MPM adalah sama dengan 0.1. Maka MPM merupakan perubahan M bahagi dengan perubahan Y iaitu sama dengan 0.1. Baik, soalannya, jelaskan jawapan anda. Untuk menjelaskan kecenderungan mengimport sud iaitu kecenderungan mengimport sud ini adalah sama dengan 0.1. Apakah maksud 0.1? Iaitu kita menjelaskan apabila pendapatan negara meningkat sebanyak RM1, import akan meningkat sebanyak RM 0.1, iaitu 10 sen. Apabila pendapatan negara meningkat sebanyak RM1, import akan meningkat sebanyak
RM 0.1. Baik, soalan B. Hitungkan pendapatan negara pada tingkat keseimbangan 2 markah. Pada tingkat keseimbangan, Y sama dengan C campur I campur G campur X tolak M. Ini adalah untuk ekonomi 4 sektor. Y sama dengan C adalah sama dengan 500 campur 0.9 YD, di mana YD adalah sama dengan Y tolak T. T adalah sama dengan 200. Maka kita masukkan dalam rumus tersebut, Y sama dengan C iaitu 500 campur 0.9. YD adalah sama dengan Y tolak T. Y tolak dengan 200 campur dengan I nilainya adalah sebanyak 600. Maka kita masukkan 600 ke dalam persamaan G adalah sebanyak 400 dan kita masukkan dalam persamaan X campur X adalah sebanyak 300. M import diberi dalam soalan iaitu M sama dengan 100 campur 0.1 Y. Kita masukkan dalam persamaan M adalah 100 campur 0.1 Y. Baik, kita akan bukakan kurungan. Y sama dengan 500 campur 0.9 darab dengan Y, 0.9 Y, 0.9 darab dengan negatif 200 iaitu tolak 180 campur 600 campur 400 campur 300. Baik, buka kurungan untuk yang kedua untuk import. Negatif darab dengan 100 iaitu tolak 100. Negatif darab dengan 0.1 Y iaitu tolak 0.1 Y. Baik, kita akan menjumlahkan nilai 500 tolak 180 campur 600 campur 400 campur 300 tolak 100. Maka jumlahnya adalah sebanyak 1520 dan kita akan mengambil 0.9 Y tolak dengan 0.1 Y. Jumlahnya adalah sebanyak 0.8 Y. Di sini kita mendapati bahawa di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 0.8 Y. Maka step yang seterusnya 1Y tolak dengan 0.8 Y sama dengan 1520. 1Y tolak dengan 0.8 Y ialah 0.2 Y sama dengan 1520. Maka Y adalah sama dengan 1520 bahagi dengan 0.2. Y adalah sama dengan 7,600. Dengan itu, kita mendapati bahawa keseimbangan pendapatan negara adalah pada Y sama dengan RM 7,600 juta. Baik, soalan untuk C. Tunjukkan bahawa pada tingkat keseimbangan pendapatan negara, jumlah bocoran adalah sama dengan jumlah suntikan 2 markah. Pada keseimbangan iaitu 7,600
pada keseimbangan Y sama dengan 7,600, kita mendapati bahawa untuk menghitung S, kita perlu transformkan C menjadi S, iaitu C sama dengan 500 campur 0.9 YD, maka S adalah sama dengan negatif 500 campur 0.1 YD. Baik, kita akan masukkan nilai tersebut. YD adalah sama dengan Y tolak T, Y tolak 200. Maka S sama dengan negatif 500 campur 0.1 Y, Y adalah 7,600, tolak T iaitu 200, maka 7,600 tolak dengan 200 iaitu 7,400, darab dengan 0.1 kita akan dapat 740, maka negatif 500 campur 740, jumlahnya adalah sebanyak 240. T diberi dalam soalan, iaitu T adalah sama dengan 200. Ini kita tidak perlu hitung, kita hanya perlu mencatatkan T sama dengan 200. M kita perlu hitungkan, di mana M adalah sama dengan 100 campur 0.1 Y, gantikan Y iaitu 7,600, maka M adalah sama dengan 100 campur 0.1 darab dengan Y iaitu 7,600. 7,600 darab dengan 0.1 iaitu 760, maka 100 campur 760, jumlah nilai adalah sebanyak 860. Baik, kita akan menjumlahkan S campur T campur M, iaitu 240 campur 200 campur 860. S campur T campur N, 240 campur 200 campur 860. Jumlah besarnya adalah sebanyak 1,300. Baik, untuk I campur G campur X, di mana kita dapatkan I campur G campur X, I adalah sebanyak 600, G adalah sebanyak 400, X adalah sebanyak 300. Kita masukkan dalam fungsi I campur G campur X, 600 campur 400 campur 300. Baik, jumlah nilainya adalah sebanyak 1,300. Oleh sebab itu, kita mendapati bahawa S campur T campur M adalah 1,300, I campur G campur X ialah 1,300. Kita mendapati bahawa bocoran adalah sama dengan suntikan, iaitu sebanyak 1,300. Untuk soalan D, terangkan mengapa perbezaan antara nilai X dengan nilai M tidak boleh dianggap sebagai imbangan pembayaran 2 markah. Untuk penerangan bagi nilai ekspor dan import, kita mengetahui bahawa ekspor dan import adalah merupakan butiran dalam akaun semasa. Nilai ekspor dan import merupakan sumbangan barangan dan perkhidmatan
adalah akaun semasa dalam imbangan pembayaran. Oleh itu, terdapat banyak maklumat lain yang terdapat dalam imbangan pembayaran. Di sini kita mendapati bahawa ekspor dan import merupakan salah satu komponen akaun semasa dalam imbangan pembayaran, dan terdapat banyak maklumat lain yang terdapat dalam imbangan pembayaran. Ingat bahawa imbangan pembayaran merupakan imbangan keseluruhan yang melibatkan akaun-akaun lain, antara lainnya akaun perkhidmatan, akaun modal dan sebagainya. Baik, untuk soalan E. Jika tingkat pendapatan guna tenaga penuh ialah 8,000, iaitu pendapatan pada guna tenaga penuh YF ialah 8,000. Soalannya, berapakah perubahan perbelanjaan kerajaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat tersebut? 2 markah. Di mana untuk YE kita dapat daripada perhitungan di soalan B tadi, Y adalah sama dengan 7,600, maka Y keseimbangan adalah sama dengan 7,600. Kita mendapati bahawa YF melebihi YE. Sebenarnya ini merupakan lompang deflasi. Lompang deflasi berlaku apabila YF melebihi daripada YE. Untuk menghitungkan jurang KNK, iaitu jurang KNK sama dengan YF tolak YE, iaitu 8,000 tolak dengan 7,600, maka jurang KNK adalah sebanyak 400. Baik, untuk menghitung lompang deflasi, iaitu rumus lompang deflasi sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda, iaitu YF tolak dengan YE bahagi dengan K, di mana K adalah sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Bagaimana kita nak mendapatkan MPC ini? Iaitu 1 bahagi 1 tolak MPC, di mana MPC ini kita dapati daripada working dekat B tadi, iaitu Y sama dengan 1,520 campur 0.8 Y. Baik, kita mendapati bahawa MPC-nya adalah sebanyak 0.8. MPC adalah sebanyak 0.8. Maka K adalah sama dengan 1 bahagi 1 tolak 0.8, 1 bahagi 0.2, K adalah sama dengan 5. Baik, kita teruskan untuk lompang deflasi YF tolak YE, iaitu 8,000 tolak dengan 7,600, K adalah sama dengan 5. 8,000 tolak dengan 7,600 iaitu 400.
400 bahagi 5 iaitu 80. Baik, kita boleh membuat kesimpulan bahawa perbelanjaan kerajaan mestilah ditambah sebanyak RM 80 juta. Cara alternatifnya iaitu kita menggunakan persamaan Y sama dengan C campur I campur G campur X tolak M campur perubahan G. Baik, Y sama dengan C iaitu 500 campur 0.9 YD, Y tolak T, Y tolak 200, I adalah sama dengan 600, G adalah sama dengan 400, X adalah sama dengan 300, M adalah sama dengan 100 campur 0.1 Y, G adalah sama dengan perubahan G ini yang kita ingin hitungkan campur perubahan G, maka Y kita bukakan kurungan 0.9 darab dengan Y, 0.9 Y, 0.9 darab dengan negatif 200 iaitu negatif 180 campur 600 campur 400 campur 300, negatif darab dengan 100 tolak 100, negatif darab dengan 0.1 iaitu negatif darab dengan 0.1 Y, kita dapat negatif 0.1 Y campur dengan perubahan G. Baik, kita akan menjumlahkan nilai-nilai tersebut iaitu 500 tolak 180 campur 600 campur 400 campur 300 tolak 100. Maka Y adalah sama dengan 1520. Baik. 0.9Y tolak dengan 0.1Y, nilainya adalah sebanyak 0.8Y campur dengan perubahan G. Baik, kita gantikan Y adalah sama dengan 8,000. 8,000 ini didapati daripada YF yang diberi, iaitu YF sama dengan 8,000. Gantikan YF sama dengan 8,000 ke dalam persamaan. Baik, Y adalah 8,000 sama dengan 1,520 campur 0.8Y, gantikan Y 8,000 campur perubahan G, maka 8,000 sama dengan di mana 1,520 campur dengan 6,400. Campur perubahan G dan kita menjumlahkan nilai 1,520 campur dengan 6,400 iaitu 7,920. Baik, kita maintainkan perubahan G, maka 8,000 tolak dengan 7,920, perubahan G adalah sama dengan
AM 80 juta. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share serta tekan butang loceng notification untuk mendapatkan pemberitahuan apabila video baru diuploadkan. Terima kasih. Bye-bye.